Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas apa-apa video daripada Cikgu selepas ini. So, untuk kali ini, video kali ini Cikgu ingin kongsikan sambungan bab 6. Okey, kita pergi kepada 6.1. Okey, subtopik dia faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Okey, ada berapa faktor? Yang pertama, faktor dia ialah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Yang pertama. Yang kedua, kepekatan elektrolit. Dan yang ketiga, jenis elektrod. Okey. Boleh ingat? Kedudukan ion dalam siri elektrokimia, kepekatan elektrolit dan jenis elektrod. So, semua ni yang terlibatlah. Jenis elektrod. Okey, anode katot ni jenis dia. Lepas tu kepekatan. Ni, larutan elektrolit ni. Lepas tu kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okay, kita tengok. Kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Dalam siri elektrokimia, logam disusun mengikut kecenderungan atomnya untuk menderma elektron. Semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia, semakin mudah atom logam tersebut menderma elektron. Tu konsep dia. Semakin tinggi, semakin mudah untuk buang, untuk derma elektron. Okey, so yang ni ada dalam buku teks. Susunan ion mengikut kecenderungannya untuk dinyah cas dalam siri elektrokimia. So yang ni calon-calon SPM nak tak nak kena hafal lah. Okey. So ada kalau formula, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal aman. So tambahlah H kat sini. Ada yang ni tak ada ion hidrogen. So ingat formula tu pun boleh. So yang paling tinggi kat sini ion kalium. So dia paling mudah untuk menderma elektron. So ini untuk positif kation. Manakala di sebelah ni anion. Cas negatif ion fluorida, ion sulfat, ion nitrat, klorida, bromida, iodida dan hidroksida bawah sekali. So, tolong ingat. Tolong hafal. Memang kena hafal. Okey. Contoh, elektrolisis larutan natrium sulfat. Natrium sulfat. Ion yang hadir dalam larutan natrium sulfat. Okey, apa yang ion yang terlibat? Yang pertama, ion natrium, ion sulfat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey. So yang ni daripada mana? So yang ni daripada larutan air itulah. H2O. Hidrogen dan hidroksida. Tu. Yang kedua B. Katot. Apa yang berlaku dekat katot, dekat negatif, menarik ion positif. So ada berapa cas yang cas ion yang cas positif? Ada dua kat sini. Natrium, Na+ dan H+, ion hidrogen. Tapi ion hidrogen dipilih untuk dinyah cas kerana ion hidrogen kurang elektropositif berbanding dengan ion natrium. So kena hafal. Kalau kamu hafal siri tadi, elektrokimia tadi, kamu boleh tahu yang mana tinggi, yang mana rendah. So yang mana dia nak pilih yang mana? Hidrogen ke nak pilih natrium? Contoh. So kita cuba kita patah balik. Okey. So natrium, kalau kita tengok sini natrium ni duduk atas. Compare dengan hidrogen. So hidrogen duduk bawah. Okey. So semakin bawah semakin mudah dinyah cas. Ingat yang tu. Semakin bawah semakin mudah untuk dinyah cas. So sebab itulah dia pilih ion hidrogen dipilih. Okey, berbanding dengan natrium di atas. Gas hidrogen terhasil
So, dia pilih hidrogen, maka gas hidrogen terhasil pada katot. Itu yang berlaku pada katot. Yang kedua, dekat anod. Elektrod positif, apa yang jadi? Menarik ion negatif, ion sulfat, dan ion hidroksida. So, ada dua juga ion, sulfat dan ion hidroksida. So, dia pilih yang mana? So, dia pilih kat sini, ion hidroksida dipilih untuk dinyah cas. Kerana ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding dengan ion sulfat. So, kalau tengok kat sini, siri ni. So, kalau kamu hafal, senang. Hidroksida ke sulfat nak pilih. So, mestilah ion hidroksida yang duduk bawah ni. Sebab apa? Semakin bawah, semakin mudah untuk dinyah cas. Sebab itulah dia pilih ion hidroksida dipilih untuk dinyah cas. So, last sekali apa yang terhasil? Gas oksigen terhasil pada anod. So, itu yang berlaku. Dekat katot, dekat anod. Okay. Contoh yang kedua. Contoh yang pertama. Yang ni pun kamu boleh buat sendiri. Yang ni. Elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat. Ion yang hadir. Senarai dulu. Apa yang ion-ion yang ada? Ion kuprum 2, ion sulfat, ion hidrogen, dan ion hidroksida. Okay. Dekat katot, elektrod negatif. Apa yang jadi? Sama juga. Menarik ion positif. Okay. Iaitu ion kuprum 2 dan ion hidrogen. So, dia pilih yang mana? Ion kuprum 2 dipilih untuk dinyah cas kerana ion kuprum 2 kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. So, sama juga. Kalau kamu hafal siri tu, kamu tahu. Oh, nak pilih kuprum ke nak pilih ion hidrogen? So, of course lah pilih yang paling bawah, iaitu kita pilih ion kuprum 2. Okay, so last sekali kuprum ternak pada katot. Okay. Apa yang jadi pada anod pula? Menarik ion negatif, iaitu ion sulfat dan ion hidroksida. Ion hidroksida dipilih untuk dinyah cas kerana ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding dengan ion sulfat. So, yang tu beza dia. Kurang elektronegatif berbanding dengan ion sulfat. So, yang katot ni kurang elektropositif. Yang anod kurang elektronegatif. Tu beza. Berbanding dengan ion sulfat. So, last kali gas oksigen juga terhasil pada anod. Okay. So, dua contoh kat situ. So, yang ni kamu boleh tengok. Ada dalam buku teks. Okay. Ada eksperimen dia untuk ujian kayu uji berbara. So, biasanya kita uji dengan apa? Untuk tahu kehadiran gas oksigen. Okay. Masukkan sebatang kayu uji berbara ke dalam tabung uji yang berisi gas. Okay. So, yang ni. Jika kayu uji berbara bernyala semula, gas di dalam tabung uji ialah oksigen. So, kalau ada oksigen, oksigen membantu pembakaran. So, kalau kita letak saja kayu uji berbara, kalau ada oksigen, dia akan menyala. So, terbuktilah ada gas oksigen. Okay, yang kedua, ujian kayu uji menyala. Kalau ada hidrogen, macam mana? Kita gunakan kayu uji menyala. Kalau ada gas hidrogen, apa yang terhasil? Ada gas bunyi pop. Dia akan kalau letak sikit je bunyi pop 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 pop. Kalau banyak hidrogen dia tak bunyi pop dah, dia bunyi bom tu. So jaga. Berhati-hati kalau buat eksperimen ni. Okay, yang kedua, faktor dia ialah kepekatan elektrolit. Okey. Yang pertama ada kedudukan siri ion. Yang kedua, kepekatan elektrolit. Kepekatan ion dalam elektrolit mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyah cas. Ion negatif yang lebih pekat, okay, dalam elektrolit adalah lebih cenderung dipilih untuk dinyah cas pada anod. Okay. So, ada beza dia. Cair dengan pekat. Ion negatif lebih pekat. Lebih cenderung dipilih. Okay, kita tengok. Namun begitu,
Ion positif yang dipilih untuk dinyah cas pada katod masih dipengaruhi oleh kedudukan ion positif yang berkenaan dalam siri elektrokimia. Oh, so yang ni hanya pada sesuai untuk anod sahaja. Okey, pada yang terminal positif sahaja. Yang ni kita guna kepekatan compare. So tolong ingat calon-calon SPM untuk faktor kepekatan elektrolit, okey, hanya pada elektrod anod sahaja. So tak ada efek kepada elektrod apa dia katod. Tolong ingat. Kita tengok ada contoh ke? Yes. Okey, contoh. Elektrolisis larutan natrium klorida pekat, okey, dan larutan natrium klorida cair. So beza kat sini apa dia? Pekat, ada satu larutan pekat, ada satu larutan cair. Okey, apakah ion yang hadir? So kita ada ion natrium, ion klorida, ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey. So kita tengok apa yang jadi pada katod menarik ion positif, iaitu ion natrium dan ion hidrogen. Ion hidrogen dipilih untuk dinyah cas kerana ion hidrogen kurang elektropositif berbanding dengan ion natrium. Okey. So apa yang jadi? Gas hidrogen terhasil pada katod. Okey, settle untuk katod. Untuk anod, menarik ion negatif, iaitu ada dua ion negatif, klorida dan hidroksida. Okey, so apa yang jadi? Ion negatif yang dinyah cas pada anod dipengaruhi oleh kepekatan ion negatif dalam elektrolit seperti yang berikut. Nak pilih yang mana? Klorida ke hidroksida? So kalau kita ikut normal macam biasa, memang kita pilih hidroksida. Sebab hidroksida duduk paling bawah. Okey, kita tengok. Kepekatan ion klorida adalah lebih tinggi berbanding dengan kepekatan ion hidroksida dalam larutan natrium klorida pekat seperti larutan natrium klorida 1 molar ataupun 1 mol, okey, desimeter padu, maka ion klorida akan dipilih untuk dinyah cas. Walaupun kedudukan ion klorida adalah lebih tinggi daripada ion hidroksida. So last sekali apa yang jadi? Gas klorin terhasil pada anod. So itu. Kalau kita guna 1 molar. Tapi kalau kita guna kepekatan ion klorida adalah lebih rendah berbanding kepekatan ion hidroksida. Okey, contoh dia guna 0.0001 molar, maka ion hidroksida akan dipilih untuk dinyah cas kerana ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding dengan ion klorida. So last sekali gas oksigen terhasil pada anod. So ada dua kes kat sini Satu pekat dan satu yang cair punya. So macam mana calon SPM nak tahu apa beza dia? Ni tengok kat sini. Kalau ada 1.02 molar, 3 molar, so tanda dia pekat lah tu. Kalau ada 0.000 tu, cair lah dia. Okey. Info saiz ada juga dalam buku teks. Yang ni kita dah tahu. Ujian kertas litmus biru, lembap. So yang ni cikgu bagi formula apa? Itu ASME-ALB. Asid, nak tahu dia gas bersifat asid, dia akan tukar kertas litmus kepada warna merah. Okey. Albi. So kalau gas tu bersifat alkali, dia tukarkan warna kepada biru. Ingat ASME macam Arab ASME-ALB. Sama je. So kamu boleh baca kat sini, jika kertas litmus biru lembap menjadi merah, gas adalah bersifat asid. Jika warna litmus biru lembap, luntur, gas di dalam tabung uji ialah gas halogen. Luntur adalah halogen. Jika kertas litmus biru lembap tak berubah, gas di dalam tabung uji bersifat alkali ataupun neutral. Okey. So kalau ujian dengan kertas litmus merah, apa yang jadi? Okey, jika kertas litmus merah lembap menjadi biru, so gas di dalam tabung uji bersifat alkali. Tadi ASME-ALB tadi. Okey.
Jika kertas litmus merah lembap tak berubah warna, gas di dalam tabung uji bersifat asid ataupun neutral. Okey. Yang ni antara ujian yang kita guna di dalam makmal. Yang ketiga, so dia ada last faktor yang mempengaruhi elektrolisis. Yang ketiga ialah jenis elektrod. Jenis elektrod yang digunakan mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyah cas seperti jika jenis logam yang digunakan sebagai anod adalah sama dengan jenis ion logam dalam elektrolit. So kat sini ni contoh dia. So elektrod dia guna kuprum pun ada, kat dalam ni pun ada kuprum. Kuprum sulfat sebagai contoh. Ataupun jika jenis bahan yang digunakan sebagai anod tak sama dengan jenis ion logam dalam elektrolit. Efek dia bagi kesan dekat elektrolisis kalau kita guna logam yang berbeza ataupun sama. Jika jenis logam yang digunakan sebagai anod adalah sama dengan jenis ion logam dalam elektrolit, maka kalau sama, apa yang jadi pada anod? Atom logam akan mengayon untuk membentuk ion positif yang melarut ke dalam elektrolit. Di katot pula, ion logam tersebut akan dinyah cas dan membentuk atom logam yang terenak pada katot. So sekali lagi, anod, atom logam mengayon untuk membentuk ion positif. Di katot, ion logam dinyah cas membentuk atom logam. Kepekatan ion logam dalam elektrolit tidak berubah kerana kadar atom logam mengayon untuk membentuk ion logam di anod adalah sama dengan kadar ion logam dinyah cas untuk membentuk atom logam lalu terenak pada katot. Sama. So kepekatannya sama. Tak sama kat sini apa simbol dia? Jika jenis bahan, itu yang sama. Kalau untuk bahan yang digunakan tak sama pula, apa yang jadi? Di anod tidak akan melarut ke dalam elektrolit. Ion negatif dalam elektrolit pula dinyah cas di anod. Di katot, ion yang kurang elektropositif akan dipilih untuk dinyah cas. Kalau ada contoh, adakah? Tengok ada contoh dia. Ada dalam buku teks ni. Elektrolisis larutan argentum nitrat dengan guna elektrod argentum. So kat sini, elektrolit dia argentum nitrat. So kat sini ada argentum, dia guna pula elektrod argentum. Sama, nampak? So ini untuk kes yang sama. Ion yang hadir, apa dia? Ion argentum, nitrat, hidrogen, ion hidroksida. Apa yang jadi pada katot? Menarik ion positif, argentum, ada dua, ion hidrogen. Ion argentum dipilih untuk dinyah cas kerana ion argentum kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. So, last sekali argentum terenak pada katot. So, hafal siri kereaktifan tu. Yang kedua, anod. Apa yang jadi pada anod? Membentuk ion argentum. Apabila atom argentum di anod mengayon. Ion nitrat dan ion hidroksida tidak dinyah caskan. Elektron argentum melarut ke dalam elektrolit. Dia melarut. Elektrod sendiri akan larut dalam elektrolit. Kepekatan ion argentum dalam elektrolit tak berubah kerana kadar pengayonan atom argentum di anod untuk membentuk ion adalah sama dengan kadar ion dinyah cas untuk membentuk atom yang terenak pada katot. So sama, kepekatan dia sama. So kalau yang kes yang kedua, kalau tak sama, kita guna karbon. Ion yang hadir sama juga argentum, nitrat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Apa
yang jadi pada katot dan anod. Pada katot, menarik ion positif, argentum dan hidrogen. Ion argentum dipilih untuk dinyah cas kerana ion argentum kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. So kalau tengok siri tu, argentum memang pilihan. Argentum terenak pada katot last sekali. Yang kedua, pada anod apa yang jadi? Menarik ion negatif, nitrat dan ion hidroksida. Okey. Ion hidroksida dipilih untuk dinyah cas kerana ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding dengan ion nitrat. So last sekali, gas oksigen terhasil di anod. So yang ni kamu kena tahulah. Okey, kepekatan ion argentum dalam elektrolit berkurang kerana ion argentum dalam elektrolit dinyah cas untuk menjadi atom argentum yang terenak pada katot. So ada dua kes kat sini. Untuk kes yang berbeza elektrod, kepekatan ion dia berkurang. So tolong ingat yang tu. Ion logam dia berkurang. Aplikasi elektrolisis dalam industri. Okay, apa yang boleh kita buat dalam industri? Kita guna proses-proses ni untuk buat apa? Yang pertama, pengekstrakan logam. Yang kedua, penulinan logam. Yang ketiga, penyaduran logam. Sadur. Salut ke apa. Yang keempat, pengolahan air sisa dengan menggunakan elektro penggumpalan. Okay, kita pergi satu-satu. Yang pertama, pengekstrakan logam. Logam seperti logam reaktif, kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium diekstrakkan daripada bijihnya ataupun garamnya secara elektrolisis, leburan bijih atau garam logam tersebut. So, logam-logam yang reaktif ni kita boleh dapat dia yang ori daripada biji dia. Biji timah dan sebagainya. Proses apa? Pengekstrakan logam. Nama dia. Yang kedua, penulinan logam. Logam yang tidak tulis dijadikan sebagai anod. Okey, positif. Manakala logam yang tulis dijadikan sebagai katot. Tu. Yang tak tulis tak ori lah. Tak ori letak di positif, yang ori letak di sebelah katot ataupun negatif. Semasa elektrolisis, logam pada anod akan melarut ke dalam elektrolit membentuk ion. Okey. Ion ini akan bergerak ke katot untuk dinyah cas dan terenam pada katot sebagai logam tulis. So ada yang ni, penulinan logam. Sama juga, elektrolisis juga. Penyaduran logam. So yang ni lah, orang panggil emas celup lah, nak celup apa semua yang ni, krom lah apa yang ni. Okay. Dalam proses penyaduran logam emas, ni contoh platinum, perak disadu pada logam lain untuk menjadikan logam itu kelihatan lebih menarik dan tahan kakisan. Tu fungsi dia. Untuk bagi elok, cantik dan tahan kakisan. Tujuan penyaduran logam. Last sekali, pengolahan air sisa menggunakan elektro penggumpalan. Okay. Elektro penggumpalan adalah teknik inovatif. Ni, so variasi baru ni untuk merawat air sisa. Elektro penggumpalan mengaplikasikan dua proses, elektrolisis dan penggumpalan. Ada dua proses kat situ. Sebab tu nama dia elektro penggumpalan. Ada dua proses. Okay. Pada anod positif, elektrod logam seperti aluminium mengion dalam elektrolit untuk menghasilkan ion aluminium Al3+ yang bercah positif. Pada katot, ion hidrogen H+ dipilih untuk dinyah cas untuk membentuk gas hidrogen. Gelembung gas hidrogen terbebas dari katot dan naik ke permukaan air. Okay, naik ke permukaan air. Gelembung gas tadi.
Bubble. Gelembung gas. Inilah proses dia. Yang kedua, proses pergumpalan. Macam mana? Pergumpalan berlaku apabila ion aluminium 3+ tadi dengan ion hidroksida, bahan pencemar dalam air bergabung untuk menghasilkan gumpalan yang dikenali sebagai flow. Ni atas sekali ni warna koko ni. Ni warna perang ni, float yang terapung. Inilah dia gumpal-gumpal. Okey, bercantum, dia duduk kat atas. Float terapung dalam gelembung gas hidrogen. Float yang terperangkap dalam gelembung gas hidrogen yang terlepas dari katod dibawa naik ke permukaan air. So yang ni hidrogen tadi kan. Ada buih sini belum naik atas. So dia terapung dekat atas. Float yang lain tenggelam dan berkumpul pada dasar. So ada float pula yang tenggelam kat bawah. Wallahu a'lam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang lonceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dengan tajuk 6.2 Sel Kimia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.